kepada teoretikal lah. Okay, so hari ni kita just tengok topik yang kedua dan last week kita dah masuk topik yang pertama iaitu berkaitan dengan kuasa, tenaga dan kerja. So untuk hari ni kita akan tengok kepada topik dinamik dan kita dah masuk sedikit berkaitan dengan dinamik, di mana secara umumnya dinamik ni adalah satu bidang kajian yang melibatkan satu jisim ataupun satu objek, daya-daya dikenakan pada objek yang ataupun jasad atau benda yang bergerak. Okay, so maksudnya benda tu bergerak and then kita panggil dia sebagai dinamik. Okay, konsep dinamik. Dinamik tu mesti bergerak lah, dinamik. Okay, so dan dinamik ni kita dah tengok juga pada 2 minggu lepas iaitu dia melibatkan daya, daya, jisim, berat, graviti, pecutan graviti, ketegangan dan juga momentum. Okay, so ini adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam dinamik lah, dinamik. Dan kita dah tengok satu persatu apakah itu daya kan, dan unit-unit dia. Okay, antaranya kat sini sini kita ada daya itu adalah dalam unit Newton. Daya adalah dalam unit Newton, di mana kita sedia maklum daya tu adalah daripada F kali dengan A. F kali dengan A. So kalau tengok sini sebenarnya hukum kita punya fizik ni sebenarnya bukannya hanya pada sekolah menengah kat U je belajar. Kalau saya tengok ni sekarang seorang rendah pun dah belajar lah apakah itu daya. Okay, adalah video-video berkaitan dengan daya yang terlibat dalam kita punya topik kita lah. Dia ada kita punya daya lah. Daya tu tenaga ataupun satu beban atau pecutan yang menyebabkan satu objek tersebut ditolak ataupun ditarik lah. Ada satu daya lah kan. Awak nak bergerak pun kan ada daya, awak nak apa, dan awak apa saja kerja yang kita buat mesti kena ada daya. Ada daya, and then daya merupakan kualiti vektor lah. Vektor tu maksudnya dia ada arah. Okay, dia ada magnitude dan dia ada arah. Itu biasa kita panggil sebagai daya lah. Okay. Okay, banyak lagi berkaitan dengan daya. Okay, saya lompat-lompat je. And then kita juga dah tengok juga berkaitan dengan jisim. Apakah perbezaan antara jisim dan juga berat? Jisim dan berat dia tak sama. Dia tak sama antara kedua-dua benda ni. Kerana jisim ni adalah dalam unit kilogram. Okay, so dalam unit jisim ataupun kita panggil mass, mass, MAS, mass kan kita panggil. M tu, unit M tu dalam calculation kita, dia adalah unit SI, dia adalah kilogram, di mana dia tidak berubah. Kita berada dekat mana sekalipun, berat kita tetap tidak berubah. Kita punya jisim kita tetap juga tak berubah. Okay, sebab dia dalam unit kilogram. Awak pergi satu kilo, kita pergi mana-mana tempat satu dunia pun, dia still lagi jisim dia sama 1 kilogram. Okay, berbanding dengan berat. Berat pula dia adalah berdasarkan dia dalam unit Newton, and then bila Newton dia mesti kena ada graviti kan. Dia berkaitan dengan tarikan graviti. So bila tarikan graviti, so dia akan berubah mengikut tempat lah. Mengikut tempat, so graviti kita akan berubah lah. Awak berada dekat tekanan rendah, tekanan tinggi. Okay, dia punya kuantiti tu akan berubah. Itu perbezaan antara berat dan juga jisim lah. Berat dalam unit Newton, jisim dalam unit kilogram. Okay, alright. Dan daya tarikan graviti ni, kalau kita belajar fizik sendiri pun, daya tarikan graviti ni dia akan bertindak, kalau yang kat bumi, dia bertindak balas kat mana-mana tempat sekalipun kita berada di bumi. Dia sama, pecutan dia hampir sama. Tetapi apabila kita menjauhi, kita dah hampir ke lapisan atmosfera luar lagi daripada layer bumi kita,
So tarikan graviti tu lama-lama makin berkurang lah. Makin berkurang. Kerana kita dah makin jauh daripada dia punya punca tarikan graviti itu sendirilah. So that's why kalau kita lagi dekat dengan pusat bumi, so dia punya tarikan tu lagi tinggi lah. Tapi kalau calculation kita, majority semua kalau kita dalam keadaan di atas permukaan bumi kita ni yang normal, keadaan normal kita atas daratan normal, kita bukan naik atas gunung atau bukit yang tinggi ke, bukan. So pecutan graviti kita adalah 9.81 meter per second per saat-saat lah, ataupun pecutan graviti dia adalah sama 9.81 di mana saja pun. Okay, alright. So seterusnya tarikan graviti dan pecutan graviti, pecutan tu dengan nilai dia lah, nilai dia adalah yang saya kata begitu tu dah 9.81, ataupun kalau dulu-dulu kita kira masa zaman sekolah 10 lah kita ambil, senang nak kira, kita bundarkan 10 meter per saat 10 meter per saat ataupun 10 meter square lah. Okay, second square. Okay. Seterusnya kita ada juga berkaitan ketegangan. Tegangan ni pun kita dah tengok juga. Ketegangan ni lebih kepada satu daya tu untuk dia menahan. Satu objek tu dia menahan daripada daya yang lain. That's why dia panggil ketegangan lah. Iaitu kalau awak tengok kat sini contoh macam tali kan. Okay. Satu mesh ni akan tarik dia ke bawah. Dari ketegangan tu berlaku pada tali tu. Tali tu dia melawan dia melawan berapakah jumlah tenaga untuk ditarik ke bawah positif. So tali tu yang ada daya tegangan kat situ. Okay. So kalau ikutkan rumus dia, tegangan ni dia berkait rapat dengan daya dan juga luas permukaan lah. Okay. So dia punya kekuatan tegangan dia tu berkadar songsang dengan luas permukaan lah. So kalau luas permukaan tu halus, so dia tak kuat dah. Dia tak kuat dan dia boleh putus. That's why kenapa kalau awak tengok aplikasi kita, kalau tengok calculation tegangan ni, awak tengok jambatan lah, tengok jambatan mana-mana yang pakai tali, jambatan ke kabel, kereta kabel ke kan, dia ada wire rope, dia ada wire rope, wire rope tu dia ada dia punya luas permukaan wire tu, luas permukaan wire tu. Saya sebelum ni pernah bertugas dekat pelabuhan dan saya ada buat maintenance untuk crane lah, crane. So crane yang kita tengok kat tepi laut tu majoritinya semua menggunakan kabel lah, ataupun kita panggil wire rope. Wire rope kita gunakan untuk dia mengangkat beban, dia angkat beban daripada kapal, dia angkat naik troli, dia ada troli, dia ada hoist, dia angkat. Dan di situ dan tali tu sendiri tu, wire rope sendiri tu dia ada ketegangan dia. And then sampai satu masa kabel tersebut dia akan elongated, dia akan memanjang. Bila memanjang, luas permukaan tu akan jadi kecil, luas permukaan dia. Dan lama-lama dia boleh putus. That's why pentingnya kita faham konsep fizik ni, dan juga dalam kejuruteraan kita faham bagaimana paling basic je kerja dia, kita tahu menggunakan vernier caliper. Vernier caliper. Saya rasa awak dah belajar masa semester lepas, semester 1, teknik-teknik menggunakan vernier caliper. Okey, walaupun awak nampak remeh je, okey, tetapi kesilapan kita untuk membaca luas ataupun dia punya ketebalan kabel tu menggunakan vernier caliper, baca silap sikit je boleh menyebabkan kemalangan yang teruk lah, dan juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa lah. Kan kita fikir setakat baca tu je, kita kurang baca tak betul, sebab setiap peralatan ni, perkakasan ni dia ada dia punya safety factor dia, berapa dia punya plus minus kan. Contohnya asal dia 30 mm, okey, kalau dia elongated berapa, biasanya kita tak akan benarkan dia melebihi 10% lah kebiasaannya, tak melebihi 10%. So dalam lingkungan tu, kalau lebih memang kita kena tukar lah. Macam gitulah contoh. Itu yang dimasukkan sebagai tegangan dekat sini. Bukan hanya kita tengok fizik ni kat mana guna kan. Banyak tempat kita boleh gunakan fizik ni kat mana. Dia ada calculation dia. Bila kita masuk dalam engineering, kita banyak gunakan calculation berkaitan dengan yang saya nyatakan ni lah. Okay.
Dan seterusnya momentum. Momentum. Okay. Momentum ni adalah satu kuantiti vektor yang di mana dia ada magnitude. Kita dah cerita hari tu, dia ada magnitude, dia ada arah dia mana dia pergi. Okay. Dia langgar ni, dia pergi ke mana? Adakah dia jenis pelanggaran kenyal ke, pelanggaran tak kenyal ke? Dia ada. Okay. Di mana momentum ni melibatkan jisim dan juga hal laju. Okay. So ini sebenarnya kita selalu lihat, okay, kita selalu lihat momentum ni. Okay, saya nak cerita kat mana kita pakai momentum ni. Awak tengok lori besar, okay, lori besar, kalau awak bawa lori, awak bawa driver lori, tiba-tiba awak naik kereta, awak terus motong, pergi dekat depan lori dan awak brake. Lori tu tak akan dapat berhenti pada on time, disebabkan oleh momentum yang ada pada lori tersebut, iaitu dia punya jisim dia dan juga hal laju dia. Walaupun dia bawa slow, walaupun dia bawa 10 ke 20 km sejam, bila awak nak brake mengejut, dia memang takkan boleh berhenti secepat macam kereta berhenti. Okay, so that's why awak tengok banyak kadang-kadang nak kata kadang-kadang memang salah lori tu bawa laju, kawasan slow bawa laju, tiba-tiba selekor jam, the brake memang tak sempat. Dia akan cakap masalah brake. Memanglah dia bukannya masalah brake, dia sebenarnya masalah disebabkan oleh hukum fizik tu sendiri, dia ada momentum. Bila kita brake, dia takkan boleh stop immediately. Okay, so that's why kita kena kaji. Kita kena kaji dan kita kena kurangkan momentum ni, dekat mana kita nak kurangkan dan dekat mana kita nak counter. So that's why banyaklah design engineering yang telah dilaksanakan bagi kita mengatasi ataupun kita mengurangkan mengurangkan momentum tu sendirilah. Okay. Alright, so saya faham. Okay, so itu adalah kesan momentum. Memang banyak lagi lah. Kalau awak tengok even binatang yang besar berlari-lari, dia nak berhenti, dia tak boleh nak berhenti, dia akan tergolek ke, terlajak ke dan lain-lain lah. Itu dipanggil sebagai kesan daripada momentum. So kalau tengok lori tangki, macam mana dia nak mengurangkan momentum tu sendiri, dia sebenarnya memang berat. Dia ada momentum, dia ada inisial pula kan. Dia ada lajak dia, inisial dia pula. So macam mana dia nak kurangkan? Yang itulah dia buat kaedah divide. Dia divide dia punya tangki tu beberapa area, dia divide. Lori tangki tu divide untuk beberapa area supaya bila dia brake tu liquid dalam tangki tu dia tak berkocak secara keseluruhan, dia akan ikut partition. Itu contohlah salah satu kaedah yang digunakan. Okay, dan juga salah satu teknologi yang digunakan untuk kita dapat berhenti, okay, on time dari segi sistem brake lah, sistem brake pada kenderaan. Kalau awak tengok dulu-dulu tak banyak kenderaan yang ada ABS, anti brake system, anti lock, maksudnya anti-lock tu maksudnya brake kita takkan lock. Dia akan lock dan lepas dalam satu masa yang tertentu. Tu salah satulah dia nak mengurangkan. Okay, bila kita brake tu, kalau tak ada ABS mungkin jaraknya dalam 30 meter. So dalam speed tertentu, speed yang laju. So bila ada ABS dia mungkin dapat kurangkan separuh, mungkin 15 meter saja. Tu salah satu contoh saya nak kata kan. Fizik tu sendiri kita apply, kita nak counter fizik tu macam mana. Okay, banyak lagi benda-benda yang berlaku kat sini. Okay, so bila awak masuk ke dalam alam pekerjaan, mungkin awak nampak lah kan, macam saya dulu kerja dekat port, operator nak bawa crane, okay, bawa kontena tu, dia sebenarnya ada hayunan tu, akan ada hayunan pada kontena tu kalau kita tak ada skill dekat situ. So macam mana dia nak counter, itu kata skill, macam mana dia nak atasi masalah pada hayunan tu. Dia panggil anti-swing lah. Dalam teknologi tu dia letak sensor anti-swing. Anti-swing tu maksudnya elakkan daripada kontena tu berhayun-hayun lah. Kalau hayun, dia berlanggar dan boleh menyebabkan kemalangan lah. Anti-swing lah. Dan hayunan tu juga berkait rapat juga dengan laju dan juga berat jisim dia.
dan ada momentum sekali di dalam dia. Okay, so itu adalah kaitan dia lah. Okay, saya harap faham lah apa yang saya masukkan. Okay, dan kalau ada persoalan boleh tanya terus saya tak nak saya shock sendiri je lah. Okay, alright. Seterusnya adalah okay, tadi tu teori secara umumnya apakah itu dinamik, apa dinamik ada pada topik kita, apakah itu dinamik itu sendirilah. Dia ada jisim, dia ada berkaitan dengan ketegangan, dia ada berkaitan dengan momentum dan lain-lain lah. Okay, seterusnya kita masuk konsep asas dinamik. Konsep asas bagi dinamik yang pertama adalah momentum dan juga prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum sama juga dengan prinsip keabadian tenaga. Okay, di mana kita tahu tenaga tidak dapat dimusnahkan, tetapi tenaga dapat ditukar bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Awak tak boleh nak musnahkan tenaga, kan? Apa saja tenaga yang ada, contohnya tenaga kinetik, awak nak bagi dia berhenti, apa yang dia akan hilang? Okay, dia akan hilang. Jadi mungkin jadi tenaga pertama adalah tenaga haba dia, kan? Mungkin dia akan berubah kepada tenaga-tenaga yang lain. Okay, sama juga dengan momentum. Okay, momentum ni maksudnya kalau awak punya momentum asal dia 10, okay, bila dia berhenti, berlanggar sekali pun, dia akan sama, 10 juga. Maksudnya dia tidak akan bertambah ataupun berkurang. Okay, contoh macam ni lah. Kereta langgar dengan bas. Momentum yang ada pada kereta dan momentum yang ada pada bas ni, pada van ni, okay, adalah pada asal dia, contohnya dia 10, yang ni 10, dia akan langgar. Yang itulah yang menyebabkan pelanggaran kenyal ataupun pelanggaran tak kenyal. Okay, sama ada dia berlanggar, tak dia berlanggar, muncung-muncung, dia pergi ke arah yang berbeza, ataupun dia berlanggar, pergi ke arah satu arah saja. So nanti kita akan tengoklah. Yang itu dikata prinsip keabadian momentum, iaitu momentum pelanggaran tu dia tidak akan berubah. So walaupun yang sana kecil, yang sini besar, okay, dia tetap juga akan ada daya dia, sama ada dia ikut mana yang besar lah. Dia ikut mana yang besar, tapi jumlah momentum dia adalah sama. Okay, alright. So kita tengok okay. Secara umumnya, okay, semua objek ada momentum. Semua objek ada momentum. Okay, sebab apa dia kata semua objek ada momentum? Sebab semua objek ada jisim. Okay, semua objek ada jisim. Okay, dan kalau dia bergerak lagi okay, dia mesti objek, semua objek ada semua objek yang bergerak ada momentum lah. Objek yang bergerak, objek yang kalau statik tu dia tak ada laju, so dia tak ada momentum lah kat dia. Dia statik je. Tapi yang ni adalah objek yang bergerak. Semua sekali yang ada dekat dunia ni lah. Apa saja yang bergerak, ada jisim, dia ada momentum pada dia. Okay, that's why kenapa momentum ditakdirkan sebagai jisim dikali dengan hal laju, iaitu jisim, mass, M-A-S-S, mass, dan juga velocity, hal laju. Hal laju dia hal laju dengan laju ada beza so saya rasa awak dah belajar ke laju speed dengan velocity, dia berbeza. Okey, di mana velocity dia ada arah. Okey, kalau speed dia tak ada arah. Macam itulah okey. Kemudian daripada maklumat ni, jisim dan juga hal laju, so momentum memang sangat-sangat bergantung kepada jisim dan juga velocity. Memang berkait rapatlah di antara mass dan juga velocity bagi objek tersebut. Okey. So untuk pencantaan ini, okey, semakin besar jisim objek yang bergerak, semakin besar momentum dia. Okey. So kita boleh rumuskan bahawa objek ataupun jisim yang ataupun benda yang besar, okey, dan yang jisim yang besar, yang jisim tu
punya kilogramnya tinggi lah, berat, kita bahasa pakai berat kan, istilah berat, tapi sebenarnya kita panggil jisim lah. Okay, yang besar, lagi besar dia punya momentum dia. Macam saya kata tadi lah, lori dengan kereta. So lori lagi tinggi momentum dia. So untuk dia berhenti, bukan semudah macam kereta nak berhenti ataupun motor nak berhenti. Brake sikit je dia berhenti, tak. Dia ada delay time dia dan dia tak boleh berhenti mengejut. Okay, dan bila berhenti mengejut dia ada inersia pula. Okay, inersia tu adalah kita macam saya nak ibaratkan kalau awak lari tu awak terus berhenti, awak akan terlajak sikit. Itu dia panggil inersia lah. Sebab dia nak berhenti, dia tak boleh berhenti seterusnya. That's why kenapa kadang-kadang saya ada terbaca kan kata kenapa jurutera cipta brake angin untuk kenderaan-kenderaan berat. Contohnya macam bas, lori kan, pakai brake angin, brake pneumatik, menggunakan pneumatik untuk sistem braking dia. Kenapa tak pakai hidrolik? Contoh macam itu kan. Hidrolik kan lagi kuat kan. Dia jawapannya adalah kita nak mengurangkan inersia tu. Bila kita menggunakan brake pneumatik angin, okay, dia akan brake and then dia tak akan brake mengejut. Dia akan ada jarak dia. Itu adalah salah satulah untuk angin. Tetapi apabila angin tersebut ataupun pneumatik itu bocor, itu yang kata sistem braking kenderaan berat ni dia tak ada sistem brake. Biasanya untuk lori-lori yang besar lah. Kalau setakat lori 1 tan, 2 tan tu masih lagi pakai hidrolik lah untuk dia berhenti kerana dia adalah dalam kategori kelas yang rendah lah. Berat dia rendah, so maksudnya pakai hidrolik pun sudah memadai untuk dia berhenti. Okay, macam gitulah konsep dia. Okay, dan juga satu lagi, semakin besar halaju objek yang bergerak, semakin besar momentum. Okay, speed, kadang kita kecil tapi speed kita tinggi, okay, pun akan menyebabkan momentum dia pun tinggi. Momentum tu tinggi. Macam awak tengok peluru tu jisim dia rendah, tapi kerana speed tembakan tu, kita tembak kan, dia ada daya kena pada peluru tu, dia pergi dengan laju, dan laju yang tinggi tu akan ada momentum. That's why kenapa dia boleh menembusi bahagian-bahagian tertentu lah. Contoh kalau peluru tembak kat orang tu, kenapa boleh kena kat dia dan dia boleh matilah orang tu kan. Disebabkan oleh momentum. Dia pakai konsep momentum kat situ. Dia kecil and then sebab cuba peluru tu perlahan kena pada kita, dia tak menyebabkan kesan yang teruk sebab dia ringan. Kalau benda berat, slow je kena kita pun akan memberi kesan besar pada kita. Contohnya lori, tolak slow je kena kat awak, pun dah boleh kena lenyek kan. Kalau peluru kecil tapi kalau dia slow tak ada kesan. So that's why kait rapat antara jisim dan juga velocity dalam momentum. Okay, boleh follow harap boleh follow. Kalau ada masalah terus tanyalah. Kekot awak ada cerita, ada apa benda yang awak nak relate kan, boleh tanya saya. Sebenarnya banyak benda-benda ni yang boleh je Google, YouTube pun banyak sebenarnya. Cuma kita kena explain lah. Kadang-kadang kita tengok saja tanpa explanation kita tak faham. Okey, seterusnya. Okey, jika satu objek tu dia mempunyai momentum yang besar, dia sukar untuk diberhentikan. Okey. Dia memang sukar untuk diberhentikan, bukan senang kita nak berhentikan even pun kalau kita punya objek tu momentum tinggi, nak berhenti susah. Tak boleh nak stop on the spot. Dia take time untuk dia berhenti. Macam banyak saya kata lori, bas semua tu kan, dia ada dia punya cara dia untuk berhenti lah. Dia ada delay, lambat sikit. Dan juga sekiranya dia berlaku pelanggaran, jika dia melanggar, kerosakan yang besar berlaku lah. Kalau berlanggar ni, macam lori tadi, kalau awak tengok video kat, ada video kan, lori tu langgar kereta Myvi tu. Jadi
lempeng lah kan kereta tu kan. Sebab kereta tu kecil je. Dia punya jisim dia rendah je. Okay. And then lori dengan jisim yang besar, laju lagi, memang kalau siapa kena langgar memang bye teruslah jadi kesan kerosakan tu sangat tinggi. Okay. Alright. Sekejap Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, Encik. Tak ada, Encik. Tak ada Okay. Baik. Okay, seterusnya, sekejap Okay. Alright. Okay, momentum momentum. Okay. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali dengan V. Dia adalah apa? Rumus dia jisim kali dengan velocity lah. Jisim kali dengan velocity, momentum sama dengan jisim kali dengan velocity, iaitu jisim unit kilogram dan velocity adalah meter per second. That's why dia punya unitnya adalah kilogram meter per second. Direct saja. Kalau kita dapatkan dia punya unit dia, okay, direct saja. Mass adalah kilogram, V adalah meter per second. So kita dapat direct je lah, kilogram meter per second. Tu dia punya unit lah bagi momentum. Okay, dan momentum adalah merupakan quantity vector. Okay, di mana quantity vector ni maksudnya dia ada arah lah, dia ada dia punya arah mana nak pergi. Vektor tu mesti ada arah. Bila dipanggil quantity vector, dia adalah quantity yang ada arah. Okay, dan juga arah momentum adalah sama dengan arah laju. Mesti kena sama dengan arah laju lah. Kalau laju tu pergi ke kiri, okay, so momentum pun ke kiri jugalah. Sama juga dan seterusnya lah arah laju. Jisim dia tak ada arah. Jisim tu dia statik, tapi apabila dia ada okay, kalau sekiranya dia ada speed kat situ, baru dia akan ada arah dia. Okay, baru dia ada arah kepada dia lah. Okay, and then arah laju dan momentum dianggap positif jika bergerak ke arah kanan. Okay, dia bergerak ke kanan, kita panggil dia positif lah. Dia bergerak ke kanan daripada kiri ke kanan kita panggil positif lah. Momentum pada arah positif. Kalau bergerak ke kiri, kita panggil bergerak ke kiri kita panggil dia negatif. Ke kanan pergi positif, ke kiri kita panggil negatif. Arah dia lah, contoh macam ni lah. Okay. So kalau sini awak tengok sini bila berlanggar ni, so dia akan ada dia akan tengoklah mana satu yang momentum lagi tinggi antara dua ni. Okay, dia akan bergerak. Yang tu sama ada yang Q ni kalah ataupun P ni kalah. Kalah tu maksudnya dia bawa ke arah, contohnya kalau awak tengok lori kan, lori langgar dengan kereta, kalau arah yang sama, kalau kita kat belakang kita tak brake, tu dia ke depan terus lah kan, ataupun kalau berdepan depan-depan, mana yang counter lah, mana yang counter kat situ. So kita kena tengok lah, tengok arah tu nanti. Okay, berdasarkan calculation kita boleh tengok lah. Contoh dekat sini, contoh calculation kat sini dia kata seorang pelajar melepaskan sebiji bola 3 kg dari ketinggian 15 meter. Okay, daripada 3 kg 15 meter dia lepaskan. Okay, so pada masa yang sama kat sini dia kata berapakah momentum bola itu sejurus sebelum terhempas ke lantai. Tak sampai lantai lagi, berapakah momentum dia. Okay, okay, so dekat sini kalau kita tengok kat sini, okay, pada asal dia, okay, pada asal dia punya penyelesaian, saya tengok penyelesaian dia, okay, diberi berat 3 kg, okay, and then laju bola tidak diberikan secara langsung, tapi kita boleh tentukan bahawa laju awal dia kosong lah.
maksudnya daripada asal kita lepas dia speed dia, dan dia laju awal dia adalah kosong lah, asalnya dia pegun daripada jarak 15 meter awak hold 3 kilogram, lepaskan. So bila dilepaskan dia ada keadaan laju, bila dia bergerak dia ada hal laju di situlah. Hal laju tersebut kita boleh kira berdasarkan dia punya pecutan kat sini lah. Okay, kat sini sebenarnya kalau tengok sini saya tak langsung dia ada kerja ada kerja apa daya kali dengan jarak ada kerja kat situ. Okay, tak apa, kita tak nak pakai istilah kerja tu lagi sebab kita just nak pakai berapakah hal laju akhir dia sebelum dia kena kat lantai tu, berapa hal laju speed, maximum speed dia tu. Okay, so pertama kita akan dapat hal laju awal dia adalah kosong. Pecutan graviti standard kita pakai 10 ataupun kebiasaannya kita akan pakai 9.81. Kalau tak diberi awak boleh pakai 9.81 ataupun boleh pakai 10 meter per second. Itu adalah pecutan graviti. Sesaran dia bagi ataupun dia punya ketinggian dia, high dia adalah 15 meter. Berapa dia nak V, iaitu hal laju akhir. So kita ada satu persamaan, persamaan ni kalau awak ingat balik kita pernah guna semasa kita buat persamaan tenaga kinetik, hal laju akhir bersamaan dengan hal laju awal tambah 2 kali pecutan dan juga jarak. Okey, ini dia punya rumus dia. V kuasa 2, V tu adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal, A adalah pecutan, S adalah jarak, 2AS. Okey, so tadi kita dah dapat pecutan hal laju awal adalah kosong. Okey, pecutan kita adalah 2, pecutan kita adalah 10, pecutan graviti Okey, jarak dia punya travel dia adalah 15 meter dan dia punya rumusnya 2 lah, 2AS. Okey, kita akan dapat. Okey, so di sini kita dapat hal laju akhir dia adalah 300 meter per saat. 300 meter dalam masa 1 saat. Okey, ini sekiranya kita ambil ini, kita kira ni kalau dia jatuh dalam keadaan vakum. Keadaan vakum tu maksudnya tak ada angin, tak ada rintangan angin dah maksudnya. Purely objek tersebut jatuh. Okay, and then kita dah dapat V dia dan kita cari momentum P atau momentum equal to M kali dengan V. M adalah mass, V adalah velocity. So jisim kita dapat 3, diberi 3 dan dia punya hal laju dia adalah 300. So kita dapat 900 kg meter per second. Okay, tu directly directly menggunakan persamaan dari momentum dan juga persamaan hal laju. Okay, hal laju awal, hal laju akhir. Okay, alright. So ni saya faham slide nanti saya share lah. InsyaAllah saya share dalam classroom. Okay, momentum linear. Okay. Prinsip keabadian momentum. Okey, prinsip keabadian momentum adalah menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Yang seperti saya beritahu tadilah, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian momentum sama. Maksudnya tenaga ni memang tidak boleh dimusnahkan. Dia tidak akan boleh dimusnahkan tapi kita boleh tukar dia kepada tenaga yang lain. Okey. So dalam kes ni sebelum berlakunya pelanggaran bagi sesuatu objek, contohnya momentum adalah 100 kg meter per second. Selepas dia berlanggar pun still lagi sama, iaitu 100 kg meter per second. Dia sama. So kat sini kata jumlah meter sebelum dan selepas adalah sama. Okey. Disebabkan oleh hal laju dan juga jisim nanti akan bertambah lah, tengok pada jenis-jenis pelanggaran. Okey. Disebabkan pelanggaran ni ada 2 jenis lah, iaitu pertama dia bagi pelanggaran kenyal dan juga pelanggaran tak kenyal. Ni kita tengoklah apakah beza jenis pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tidak kenyal. Okey. Bagi pelanggaran objek contoh yang ini pelanggaran objek, okey, di mana sekiranya kita ada 2 objek.
Okey. Dua objek yang berlanggar. Pertama adalah objek satu dan juga objek dua. Okey. Objek satu, jisim satu dan halaju awal tambah dengan objek dua dengan halaju awal dia bersama dengan objek satu dan halaju akhir dan objek dua halaju akhir. Dia bila dah berlanggar, dia akan dia akan dapat nilai dia yang sama. Okey, nilai dia yang sama. Cuma mungkin akan ada yang berbeza adalah halaju dia lah. Biasa kita lepas langgar akan jadi slow lah, kan? So that's why dia kata dia akan jadi sama. So nanti kita akan tengok contoh dia. Contoh yang melibatkan pelanggaran dan juga momentum ni, apakah dia punya hasil dia lah, calculation dia. Okay, sebelum tu kita tengok dulu apakah ciri-ciri pelanggaran berikut lah, ciri-ciri yang berlaku pada pelanggaran berikut. Okay, pertama adalah jenis pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal. Okay, pelanggaran kenyal, okay, jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama. Okay, pelanggaran kenyal ni maksudnya dia langgar dan lantern balik lah senang kita. Okay, so nanti ada dia punya gambar rajah lah, kita nak tengok, kita nak nampak. Pelanggaran kenyal iaitu tenaga kinetik dia sebelum dan selepas pelanggaran dia adalah sama. Okay, itu jenis pelanggaran kenyal. Bagi pelanggaran tak kenyal, jumlah tenaga kinetik sebelum pelanggaran adalah lebih daripada jumlah tenaga kinetik selepas pelanggaran. Kinetik dia. Maksudnya lepas langgar tu dia jadi slow. Okey. Yang ini tak kenyal, dia sama. Dia punya tenaga kinetik dia sama. Okey. Jenis kenyal dia sama, sebelum langgar, selepas langgar sama je. Kalau satu lagi tak kenyal, sebelum langgar dia laju, tinggi kinetik dia, tenaga dia tinggi. Bila dah langgar dia jadi tenaga kinetiknya lebih rendah lah. Okey, tu ciri-ciri dia. Bagi banyak kenyal, dulu jasad yang berlanggar mestilah dipisahkan selepas pelanggaran. Kenyal maksudnya macam lantun lah. Maksudnya A langgar B, dia berubah arah. Contohnya A pergi ke arah yang lain lah. Maksudnya dia bukan dibawa sekali. Maksudnya dia berubah, arah dia tu akan berubah lah. Dia tak sekali bawa objek tu, dia tak ikut sekali. Okey. Kalau pelanggaran tak kenyal, okey, objek yang dilanggar tu akan bercantum, sama-sama bergerak sama. Yang dilanggar tu sama-sama pergi. Okey. Contoh dia kata sini. Paling senang lah. Yang kenyal ni pelanggaran antara molekul udara. Molekul udara antara sama lain dilanggar, dia tu pergi tempat lain. Macam itulah. So molekul udara macam itu, molekul-molekul yang ada ni dia berlanggar, dia pecah. Sebab itulah kalau awak tengok kenapa orang buat tenaga nuklear tu, bom nuklear tu, bom atom tu, okey, dia adalah satu atom je. Dia berlanggar dia antara dia, tenaga dia untuk dia pergi ke tempat lain tu sangat tinggi. Biasa kenapa? Bila bom tu meletup, kalau bom lah dia meletup, dia boleh merebakkan satu kawasan yang besar. Okey, so awak boleh kajilah banyak lagi bom-bom nuklear terhebat ada. Boleh Google boleh search, boleh YouTube contoh nuklear paling orang kata paling power lah di abad ni boleh tengok daripada Soviet dulu, bom nuklear daripada Soviet Union TISAR awak boleh carilah. Okey. Dan juga kalau jenis pelanggaran tak kenyal, contohnya troli lah. Troli, langgar troli depan dia, ikut sekali troli tu. Kan kalau kita naik troli, kalau kita bawa troli pasar raya kita nak susun, kita tolak je troli tu and then dilanggar, dia bawa and then dilanggar troli tu lagi, bawa sekali ke depan. Contoh macam tu lah jenis pelanggaran yang kita boleh buat. Okey. Tapi kita kena keadaan lah. Kalau troli tu langgar depan-depan, mungkin dia tak jadi pelanggaran tak kenyal ni. Mungkin jadi pelanggaran kenyal lah. So kita tengok kepada keadaan dia. Okay. Baik. Okay. Contoh gambar rajah kat sini kita nampak. Okay. Kalau pelanggaran kenyal, pelanggaran kenyal. Okay.
masa berlanggar laju awal dia, okey, ni U dia ke arah sini, ke arah dia ke arah positif ke kanan, U ke arah negatif kiri, okey. Sebelum langgar dua-dua hasil tambah dia something lah terdapat. And then apabila selepas pelanggaran, okey, V1 M1 hal laju dia ke positif, okey. U pun dia ke arah positif. Tadi dia negatif, dia patah balik ke positif. Arah dia ke kiri ke kanan lah. Tu maksud dia dia menjauhi daripada dia bukan depan-depan bila dia langgar dia satu ke tempat lain, satu arah ke lain arah lah. Contoh gambar rajah ni lah, dia masukkan macam itu. Okey. Dan macam ni dia kata tenaga kinetik tidak diabadikan. Maksudnya tenaga kinetik dia silap. Okey. So untuk ini tenaga kinetik kita diabadikan. Maksud tenaga kinetik dia sama. Okey. Tenaga kinetik dia sebelum dan selepas adalah sama. Ini adalah jenis pelanggaran kenyal. Kinetik dia sama. Okey. So tenaga kinetik yang sama. Maksudnya dia tenaga dia samalah sebelum dan selepas pelanggaran. Okey. Okey, bagi pelanggaran tak kenyal, okey, sebelum pelanggaran, okey, dia dia berasingan, okey. Bila dia dah langgar je, dia sama. Dan speed yang sama. Speed dia memula dia lain-lain, U1 dengan U2 hal laju awal dia lain. Apabila dia dah melanggar, hal laju dia jadi sama. So maksudnya dia jadi arah dia pun sama. Dan untuk kes yang ini, okey, dia punya tenaga kinetik dia tidak diabadikan. Maksudnya tenaga kinetik dia akan berubahlah. Sebelum dia besar, selepas langgar dia jadi lebih kecil lah tenaga kinetik dia. Okey. So nanti kita buat calculation lah, kita akan buat contoh nanti. Okey. Okey. Contoh kat sini. Okey. Contoh kalau pelanggaran kenyal ni antara molekul udara lah, bila langgar satu dia akan terpisah lah. Dia akan bergerak dan satu bekasnya dia akan bergerak secara rawak, mana-mana dia nak bergerak lah. Okey, arah dia kiri ke kanan ke, so macam itulah contoh. Ini adalah jenis pelanggaran kenyal, nama pun kenyal. Maksudnya dia langgar dan dia ada pantulan lah, pantulan. Kalau nak bagi nampak faham lagi lah. Okey, contoh lagi pelanggaran kenyal, pelanggaran kenyal. Okey, kalau kita main bowling, okey, dengan pin bowling. Pin tu statik, okey. Kita ambil bola bowling tu, kita baling. Kena pada bola ni dan bola tu akan terpelanting. Terpelanting. Itu dipanggil kenyal lah, langgar kenyal. Dia langgar dan dia pergilah. Pergi ke mana arah yang daya tu. Kalau awak tengok kita main bowling kan, pun merupakan salah satu fiziknya konsep lah. Kenapa awak tengok orang main bowling tu, kenapa strike kan. Dia pun ada konsep fizik juga kat situ, apply kan. Kenapa awak tengok kenapa bola dia swing, itu pun konsep fizik juga dia apply. Teknik, skill dan juga kan permukaan tu akan menghasilkan, dia kena ambil kira lah angin, geseran dia kan, segi load dia kan, berapa dia punya mass dia. Kenapa awak main bowling, mungkin dah lama tak main bowling kan, sekarang COVID kan, lama tak main bowling. So nanti dah habis COVID boleh main bowling balik. So awak tengok kenapa bola bowling tu dia ada banyak berat yang berbeza-beza. Kenapa ada berat yang 8, 9, 10, 11, 12, 14 semua tu kan. Itu dia punya mass dia lah, size dia. Dan size dia tu saya bukan pemain bowling, saya tak tahu sangat lah apa nombor tu. Tapi pengetahuan saya hanyalah dia adalah sizing berat, berapa size dia, berat dia lah. Kita nak baling, kalau lagi besar lagi berat lah kan, lagi tinggi momentum dia.
So bila awak terlalu kuat pun tak boleh, terlalu slow pun tak boleh. Itu salah satulah, so dia ada teknik dia lah, time orang main bowling lah. Contoh, ini adalah contoh pelanggaran kenyal. Okey, kalau pelanggaran tak kenyal, okey, contoh kat sini, dia melekat. Contoh ni statik, kita baling, baling bola M1 pop kena M2, M1 dengan M2 jalan sekali. So dia bergerak sama. Bergerak sama. Yang itu dipanggil sebagai pelanggaran tak kenyal. Sebab dia tak ada dia tak memantulkan daripada arah yang lain. Dia ikut sekali. Dia ikut sekali lah. Okey. Dan hal laju dia akan jadi hal laju yang sama lah. Asalnya dia lain-lain hal laju. Asalnya ni ada hal laju, ni ada hal laju. U1 laju sikit, U2 slow, langgar dia akan ikut sekali. Selalunya kalau awak tengok accident kan, langgar dari belakang, dia ikut sekali ke depan. Sebab dia akan ikut hal laju kenderaan yang belakang langgar dia tu. Kan? Macam itulah konsep dia. Itu dipanggil pelanggaran tak kenyal. Tak kenyal. Lalu kereta langgar kereta kat belakang. Awak tengah kat depan, belakang ni tak sabar laju sangat, dia sondol awak. Awak yang belakang ni akan ikut hal laju dia, satu hal laju yang sama. Kedua-dua tu akan dapat hal laju yang sama. Okey? Alright. Harap boleh faham Okey. Alright. So, calculation dia adalah, kalau bagi pelanggaran kenyal adalah bila sebelum diberasingan M1 kali U1 tambah M2 kali U2, selepas pelanggaran dia jadi M1 tambah M2 kali V. Hal laju akhir yang baru. Okey, itu konsep dia lah. Konsep dia. Okey, dan contoh contoh kat sini diberi, okey. Sebiji bola berat dia 0.5 kg, bergerak dengan hal laju 8 meter per saat. Okey, berlanggar satu lagi bola yang berat dia adalah 1 kg, okey, dengan hal laju dia adalah 15 meter per saat pada arah yang berlawanan. Kita dapat imagine dia adalah arah berlawanan. Okey, kalau dia arah yang sama tak dapat kejar lah. Sebab bola pertama slow je, 8 meter per second. Bola yang kedua lagi laju. Kalau arah yang arah yang sama, dah tak ada pelanggaran lah. Bila arah berlawanan, dia akan berlanggar lah. Dan bola 0.5 kg itu berundur ke belakang dengan hal laju 18 meter per second selepas pelanggaran. Saya hal laju bola yang kedua selepas pelanggaran. Ini contoh pelanggaran kenyal, pelanggaran kenyal. Sebab dia ada bola satu dan ada bola dua. Okey, dia langgar. Okey, lepas berlanggar, bola 0.5 ni dia patah balik, dia bergerak ke belakang. Lagi laju. Dia merundur ke belakang. Asalnya dia 18, and then dia pada langgar dia bergerak lagi laju lah kan. So cari hal laju bola kedua. Okey. So konsep dia tadi kan, hal laju awal dengan laju akhir, adanya momentum awal dengan momentum akhir dia sama. Okey, momentum awal dia adalah M1 kali U1 tambah M2 kali U2. Kita kiralah ni bola yang pertama 0.5 kali 8 tambah dengan 1 kali 15 minus 15 sebab arah dia arah yang berbeza, sebab dia ada apa panggil dia ada quantity vector, dia ada arah dia. So arah bertentangan. So jumlah arah dia adalah negatif 11. Momentum sebelumnya adalah negatif 11. Dan selepas pelanggaran tadi kita kata dia ke belakang, iaitu berapa? Iaitu negatif 18 speed dia, dan tambah dengan hal laju akhir. Kita nak V2 ni, berapa V2 ni? 1 kilogram lah. And then kita calculate, kita akan dapat hal laju bagi bola 1 kilogram ni dia rendah, jadi minus 2 meter per second. Maksud minus ni adalah arah dia ni, bukan maksud dia kurang, maksudnya dia bergerak berlawanan, okey. Dia bergerak sama dengan arah bola yang 0.5 ni, tapi hal laju dia lebih rendah. Macam itulah maksud dia. Okey.
Biasa tengok, biasa pernah main snooker kan. Main snooker, satu bola apa, cue ball dia tu, yang warna putih tu, awak aim kat bola tu, hal laju, kena kat bola tu lagi, so dia transfer. Dia transfer momentum dia tadi tu dekat bola tu lagi. Dia transfer. Dia transfer dan momentumnya samalah. Kalau bola satu tu awak pukul kuat, sampai kena bola yang berlawanan dia pun akan kuat jugalah. Cuma bola first tu nanti dia akan slow. Dia akan kena and then speed dia akan perlahan dan bola yang dia kena pada dia tu akan transfer dan dia akan pindahkan lah tenaga tu dan bola satu lagi tu akan ikut speed yang sama kita hentam masa bola snooker kita main tu lah kan. Okay, tu hukum fizik dia lah fizik dia kita boleh nampak. Okay, harap boleh faham lah Ya, Encik. Ya. Yang negatif tu kan, macam mana kita nak tahu kena letak dekat U2 ke atau U1 lah? Okay, yang ini tak ada, yang ini kita selalunya yang ini tak ada masalah. Kita tak perlu letak dia arah. Yang ini awak tadi nak tanya, kita nak tahu dia mana satu yang kiri atau kanan. Okay, selalunya kita akan ambil yang dari sebelah yang ke kanan kita panggil, kita kata positif, yang ke kiri kita panggil negatif. Dan ikutkan ayat kat sini kita assume yang 0.5 ni dia bergerak satu arah dan tadi dia kata yang 1 kilogram ni dia berlawanan. So kita assume yang berlawanan ni adalah negatif. Tapi jawapan dia bukan negatif lah, speed dia positif. Speed dia still lagi 2 meter per second, cuma arah dia sajalah. Okay, so boleh faham Awak kena tengok arahan dia tu. Dia berlanggar ke mana. Kita tak kisah. Awak nak ambil yang 0.5 tu, awak assume dia ke kiri. Yang 1.0 tu, kita assume dia ke kanan, pun tak ada masalah. Dua-dua boleh. Cuma awak kena tahulah. Kena tahulah. Belah mana yang kita langgarkan tu, kiri ke atau ke kanan. Kita kena assume kat situ. Speed dia still lagi sama at the end. Cuma arah pergerakan dia tu yang berbeza. Kita kena tentukan arah dia. Nombor negatif tu maksudnya nak memberitahu arah je lah kan? Ya, betul. Untuk memberitahu arah dia ke mana. Kalau dia positif, maksudnya dia patah balik lah. Dia lantun balik bola tu. Dia kena, dia patah balik. Dia apa? Contohnya, kalau contohnya nilai dia kat sini, V2 ni positif, bermaksud bola satu ni dia ke kiri, kena kat bola 2 ni kena bola 1, and then bola 2 ni patah balik ke belakang. Macam itulah maksud dia. Contoh kalau kita boleh nampak kat sini, yang kita boleh nampak kat sini, bola 1 asalnya adalah positif, 8 meter per second, dia ke arah kanan. Bila berlanggar dengan bola 2 ni, dia jadi negatif 18 sebab dia kata berundur ke belakang. Ke belakang, ke belakang tu maksudnya negatif lah. Kita ambil belakang tu negatif, depan tu positif. Ataupun kanan kita ambil positif, kiri kita ambil negatif. Okey, tu maksud dia lah. Okey, boleh Encik. Ya. Apa ni, kalau kita tak buat negatif tu dia memang jadi salah kan je? Ya, dia bukan jadi salah, dia jadi nilai arah bacaan tu jadi sebab dia arah dia adalah quantity vector, dia ada arah. Contoh kat sini. Kat sini awak buat dia positif. So nilai bacaan speed tu akan berubah menjadi berbeza banyak lah. Sangat banyak berbeza dia. Okay. Sebab momentum ni dia memainkan, dia adalah quantity vector, dia ada arah. Contoh kalau awak tak letak minus ni, okay. Bila tak letak minus, dia bermaksud bahawa dua-dua bola tu bergerak pada arah yang sama. Boleh faham So bila dia bergerak pada arah yang sama, so dia punya hal laju dia tu akan jadi lebih laju pada tu, V2 tu. Boleh faham tak? Sebab kita sekarang kita nak tengok dia berlanggar. Okey. Kalau dia tak berlanggar, kalau dia tak ada collision, kalau speed tu sama-sama positif, dia tak ada collision lah, macam saya kata tadi lah. Saya kata memula tadi, bola 0.5 kg ni
bergerak ke kanan 8 meter per second. 8 meter per second. And then bola yang kedua bergerak ke kanan, awak kita kata satu ke kanan juga 15 meter per second. So maksudnya bola yang kedua yang 1 kilogram ni lagi laju berbanding bola 0.5 kilogram ni. So maksudnya kalau bergerak arah yang sama, maksudnya dia tak ada pelanggaran lah. So maksudnya dia lagi laju ke depan. Kalau awak kira kat sini, awak abaikan negatif dia punya arah dia akan menunjukkan bahawa objek tersebut bergerak pada arah yang sama lah. Kita nak kata dia arah yang sama. Boleh faham So that's why perlunya ada signage untuk kita tentukan arah positif dan juga arah negatif. Okay? Boleh Okay. Boleh je, boleh. Okay. So ini contoh satu lagi. Okay. Contoh satu lagi untuk yang ini. Okay. So kita tengok. Okay. So kat sini dia kata ada dua troli P dan Q. Setiap satunya berjisim 4 kg. Dua-dua ni 4 kg. Okay. Bergerak menuju ke arah satu sama lain. Okay. Dua-dua ni bergerak satu sama lain. P 5 meter per second ke kanan dan laju Q adalah 3 meter per second ke kiri. Pelanggaran P dan Q ni berlanggar. Okay. Mereka bergerak bersama selepas pelanggaran itu. Okay. Bila dikata mereka bergerak bersama selepas pelanggaran itu, dia maksudnya adalah pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal. Okay. Alright. Untuk soalan pertama, momentum P. Kedua, momentum Q. Jumlah momentum P dan Q sebelum pelanggaran. Okay, sebelum pelanggaran. Dan juga laju P dan Q selepas pelanggaran. Okay. Dan kelima adalah momentum Q selepas pelanggaran. Okay. Alright. Ingat momentum P. Okay. Ini simple je. Momentum P, kita darab lah 4 kilo. Okay. Sebelum pelanggaran 4 kali dengan speed. So 20 lah. 20 meter per second. 20 kilogram meter per second. Okay. Untuk Q adalah 4 kali dengan 3. Sebab dia bagi 4 kilogram. 4 kali 3, 12 meter kilogram meter per second. Jumlah momentum P dan Q sebelum pelanggaran. Okay. So awak kena tambahlah dua-dua ni. Okay. Kena tambah. Tambah dua-dua. Okay, tadi 20, lagi 12. So, dia punya, sebab dia arah yang berbeza, okay. Okay, so kita dapat total dia nanti adalah 8 kita dapat 8 sebab tadi saya kata tadi P ni positif, 4 kali 5, 20, momentum P 20, Q ni 12, so 20 tambah negatif 12 berarah berlawanan. So balance 8 lah. So Q kita dapat 8 lah. Okay. Dan laju troli P dan Q selepas pelanggaran. Tadi kita dapat 8 meter per second, 8 kilogram meter per second. And then laju P ni kita tambah dua-dua sebab dia ada pelanggaran tak kenyal. So total nanti kalau congak, saya congak ya, kita akan dapat 1 meter per second lah. Ini saya congak Okay. Dan momentum Q 4. Okay, so kita tengok tengok jawapan dia betul tak? Okay, so tadi saya dah kata tadi, okay, untuk P tadi M kali V, M adalah 4, V 5 meter per second tadi. Okay, and then Q 12 kilogram meter per second. Okay, bila tambah kedua-dua sebab arahnya berbeza, negatif dengan positif, kita dapat 8 kilogram meter per second. Okay. Dan apabila dia punya hal laju dia kita nak tadi, sebab hal laju awal tadi kita dapat momentum awal dia adalah 8, momentum akhir dia adalah hasil tambah jisim 1 tambah jisim 2, so dapat tadi 4 kan, 4 tambah 4, 8 lah. So 8V sama dengan 8 kg meter per second. So 8 bagi dengan 8, so dapat 1 lah, so dapat 1 meter per second lah. So hal laju dia. Dan momentum bagi Q saja, V tu darab dengan jisim bagi troli Q 4 kg. So awak dapatlah 4 kg meter per second. Yang itulah
Okey, boleh faham Saya harap boleh faham lah. Saya tak ada contoh sangat, so saya tunjuk sini lah So ni lebih clear lah, lebih clear. Okey. Alright. Contoh yang lain, kat sini dia kata seorang angkasawan, okey, jisim dia adalah 90 kg, bergerak dengan hal laju 9 meter per second, bergerak dengan hal laju okey, dengan hal laju ni, bergerak dengan hal laju, okey, dua kali cerita pula dia bergerak dengan hal laju ni, dan dia berlanggar dengan seorang lagi angkasawan 90 kg yang berada pada kanan pegun. Pegun tu maksudnya kosong lah, hal laju awal dia kosong. Okey, berapakah hal laju sepunya dua angkasawan tu yang bergerak bersama selepas pelanggaran? Bila kata bergerak bersama maksudnya adalah pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal So kat sini dia beri jisim angkasawan pertama 90, hal laju asal dia adalah 6. Apa tu satu lagi angkasawan yang kedua, okey, dia tak bergerak so hal laju dia kosong. So maksudnya 100 kali kosong, kosong lah kan. So momentum awal dia hanyalah angkasawan pertama saja yang buat, iaitu 90 kali 6, iaitu 90 kali 6 adalah 540 kilogram meter per second. Okey, dan selepas berlanggar dua-dua jisim arah yang sama lah, 90 tambah 100, so dia dapat 190 V. Okey, dan kita congak lah matematik kat sini. Okey, ini 540, so V adalah 540 bagi 190, so laju selepas dia berlanggar adalah 2.8 meter per second. Okey, harap boleh faham lah Ni simple je. Okey, direct saja kita gunakan formula momentum sahaja, kita boleh dapat yang inilah. Yang penting kita tahulah sama ada kata bergerak bersama ataupun tidak lah. Dia bagi tahulah. Kalau kata bergerak bersama maksudnya dia adalah pelanggaran kenyal. Tak kenyal. Okey. Kalau tak bersama maksudnya pelanggaran tak kenyal lah. Okey. Dan tamat. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, untuk momentum ini. Okey. Ngam-ngam kita habis 3.5. Okey. Ada apa-apa soalan tanya pasal momentum? Tak ada. Tak ada Yang lain-lain tu cikgu yang jawab Anak wait tanya. Okey. Tak ada, Cik. Tak ada Ada Encik. Cik nak tanya. Ya, boleh tanya. Siapa nak tanya tu? Dia kalau letupan dia momentum juga kan Cik? Kalau letupan tu merupakan salah satu. Sebab letupan tu dia ada satu objek. Kalau letupan tu dia daripada mana? Misalnya ada satu objek yang meletup tu, okay, dia ada speed. Tapi kalau letupan tu dia pecah pada satu tempat kan. Tapi yang kena pada objek yang lain tu, contoh kan, kita bom bom tangan kan, baling, kena kan, baling, and then serpihan bom tu pecah, okay, sebab dia ada hal laju kat situ, speed, dan juga dia ada jisim dia tu, jisim yang kecil tu, bila dia lagi kecil, speed lagi tinggi, kena pada orang pula. And then kena pada orang, apa yang berlaku? Berapakah dia punya momentum yang diterima oleh orang tersebut? That's why kalau tengok kan, kalau dalam ada cerita kan, kalau kena bom ni, kalau kita dekat, mungkin kesan lagi besar banding kita jauh. Sebab apa? Dia lagi jauh, okay, dia punya hal laju dia dah dropping. Sebabkan apa? Rintangan udara dan lain-lain lah. Tenaga tu dikurangkan selepas pelanggaran tu lah. Okay? Alright? So hukum fizik dia ada, memang ada dalam tu. Dan bukan setakat ada momentum. Macam-macam lagi dalam tu, ada tenaga, ada kuasa dan lain-lain semua tu lah. Dia melibatkan sekali semua dalam satu sistem tu sendiri. Okay? Ada soalan lain nak tanya? Tak ada, Encik. Ada Okay. Kalau tak ada, insyaAllah next week kita buat test satu berkaitan dengan kerja, tenaga dan kuasa. Test yang pertama. Okay. Dan harap semua bersedia dan harap semua ada lah. Macam hari ni kelas pun tak semua ada ni. Okay. Saya rasa ada 3 orang tak ada ni. Saya rasa lah, saya tak tengok lagi kehadiran hari ni. So saya harap semua ada masa test tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi next week insyaAllah pada jam 2 suku insyaAllah minggu depan.
dan esok untuk kelas saya lah. Yang satu lagi lah kelas elektrik, elektronik, sistem assembly. Okey, itu saja saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Encik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.